Takbir! 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 Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil saudara pengurus majelis yang berusaha Tuan Haji Abdullah bin Haji Nawi selaku penyelihat Daun Wakaf Baru, Al-Fadhil Sahibul Fadilah Haji Nu'man bin Al-Amin, Al-Fadhil Sahibul Fadilah Al-Ustaz Tuan Haji Abdul Hadi bin Haji Arifin, sahabat ambo yang dikasihi Tuan Haji Abdul Manaf bin Haji Abdullah, dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih kepada MTD, UPU, Pupung Hulu, dan seterusnya kepada warga PAS kawasan Tumpak, pegawai keselamatan, tuan-tuan haji, tuan hajah. Tidak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar majlis dan seterusnya saudara-saudari yang hadir daripada dekat, daripada jauh, musim raya sambut mari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana harta upah inilah adik kakak sekalian, ada jemaah, disitulah barakat daripada Allah Subhanahu wa taala adik kakak sekalian. Dia balik ambo pula malam ni malam keempat amal ceramah hari raya yang pertama 1 Syawal, berceramah di Rata Panjang adik kakak sekalian. Orang lain duk raya mau ceramah dah, tapi alhamdulillah adik kakak sekalian malam itu lebih ke 7,000 adik kakak sekalian. 1 Syawal, 2 Syawal abang berceramah di Kampung Kadak adik kakak sekalian, orang ramai juga. 3 Syawal semalam di Pasir Mah Kampung Banggu Kemian. Dan alhamdulillah pada malam ni adik kakak sekalian dicapai Pak Temengah tempat ambo adik kakak sekalian. Walaupun sedikit sebanyak tu ada kena sel semua, bukan sel semua letih adik kakak sekalian. Kita musim raya kita baru biasa makan tengah hari adik kakak sekalian. Kita puasa tak makan tengah hari, dia kejutlah sikit adik kakak sekalian. Jadi malam ni yang menjanji tak si nak pukul, tak si kecek kasar lah adik kakak sekalian. Sebab orang kata apa, kita ni nak memanggil sita, bukan nak amak sita dah. Kedah kita nak memanggil sita ni, kita kena siup poling tu biar sedap dengar, barulah sita turun. Tak kena siup sunnah, sita tak turun, dia turun boratu. Dia turun boratu, habis licin borai lagi dek kakak sekalian. InsyaAllah. Dan agama kita pun ajar juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. InsyaAllah adik kakak sekian, ambo mari dalam amnu cari pah ni adik kakak sekian. Walaupun ada pemimpin amnu sehari 2 belum raya boni, dia tuduh lagi. Dia kata Ustaz Amik tu repah beli 30,000, beri tanah 20 hektar dia kata. Ada lagi modal lama adik kakak sekalian. Jadi makna hamba ni 30,000. Hak tuduh hamba tu 39 juta setengah. Maharga dia lagi dah. Pas kelala ni tak tahu siapa dia, awak lari PTPPRT adik kakak sekalian. Biasa tak kata adik kakak sekalian. Jadi peristiwa sehari 2 ni adik kakak sekalian, ada hak sahur, ada juga hak sedih dalam negara kita ni adik. Hak suka kita menyambut hari raya, hak duka pula, hak lemah dalam laut kemarin adik kakak sekalian. Sebuah feri nama dianya Single Express.
Daripada Mersing nak pergi ke Pulau Tiomé, terbakar tengah laut. Hok amo sedihnya adik kakak sekalian, tahu-tahu kapal tu tak ada permit. Permit dia tepuh, tamat tepuh bulan Mac, bulan 3 baru ni lagi, dekat setahun dah tak ada permit. Kapal tu bawa muatal lebih pula dan tidak ada CPF keselamatan kelulusan pada pihak berkuasa, tak ada jaket, tak ada pelapung, tak ada buk penyelamat. Apabila kebakaran berlaku atas perahu tu, atas feri tu, pokok driver terjun lari selamat pokok dia. Ada. Tak ada permit. Dah lebih kurang 7 bulan dah. Boleh operasi, tahu-tahu orang mati, dia ramah lagi hak tak jumpa dalam sungai. Nak ceramah di Batu Rakit tu, nak ceramah 2 jam je, atas darat, tak ada permit, dia mau wagi asak dah di kakak sini. Berat. Wagi asak. Bukan setakat wagi asak, 2 orang tu peluru masuk dalam dada. Seorang kena tekak, seorang kena dada, 2 eci dah dekat dengan jatuh. Wagi di hospital Kuala Terengganu, tak terima sebab kritika tak sedar diri tu, terpaksa wak mari di USA Kubekria. Allah Ta'ala Maha Kaya. Berpatah kata, berpatah maut sebelum ajar Allah lah di kakak sikit. Lebih kurang 1 eci, 2 eci dah dengan jatuh. Di Kuala Terengganu tak boleh buat. Tak ada kebakaran. Wak mari di USA. Nak buat tadi kakak saya. Tak sedar diri. Kih berapa? Kih nak pergi dengar tempat ceramah. Tak ada permit. 2 jam je orang nak ceramah. Tak boleh dah. Hak ni bukan 2 jam. Bulan 3 lagi tak ada permit. Bukan atas darat, dalam laut. Mati selama mana? Tak ada peralatan. Tak lulus CF. Pelapung kecemasan tak ada. Perahu kecemasan tak ada. Latihan tidak diberi kepada staf anggota. Boleh siapa dekat 7 bulan operasi dalam laut. Bermakna tuan-tuan sekalian, undang-undang apa negara kita ni? Allah ya Rabbi di kakak sekalian. Kalau alik PAH nak buat ceramah, cukup anggota selalu nak kawal. Di atas hak topi merah, berapa ratus? Lepas tu buat api tenah pula. Kononnya lepas bakar bendera. Adik kakak tak tengok ke tidak? Hak dalam TV dia selit waktu baca berita. Iklan ataupun ngepeng. Hak paling mahal sekali dalam baca berita perdana adik kakak sekalian. Hak bakar bendera tu muka PAH ke muka gapur. Amo tengok topi keledar hak dia bakar tu bukan topi keledar motor. Bukan jenis topi keledar biasa. Amo duk tengok meh-meh topi keledar hak pesawat Nuri hak jatuh tu. Pasal apa tak tunjuk muka? Yang kedua pula duk tunjuk orang bakar bendera 24 jam. Nyawa orang hak kena peluru, pasal apa tak tunjuk? Mana mahal? Dua nyawa warga awal dengar bendera tak ada kakak sekali. Pasal apa tak tunjuk muka? Lepas tu pula kita tengok hak balik batu tu, mutas rempel rambut panjang. Kita tengok alik belakang, pasal apa tak tunjuk alik depan? Anak batu duk pegang alik tangan dia tunjuk. Amo tengok lebih kurang nampak boleh harga. Hak pekor batu pakai serupal tu lebih kurang hak duk berlaku dalam Pantai Timur tu. Maka kesimpulan daripada itulah adik kakak sekalian. Masjid Rusila Kuala Terengganu pada perawal bulan Ramadan mengadakan salat hajat, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala seluruh Malaysia. Malam tu adik kakak tahu berapa ratus ribu orang pergi semaya hajat penuh di Masjid Rusila. Lepas semaya salat tarawih, minta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah Taala tunjuk siapa dia pengkhianat ni adik kakak sekalian.
Orang PAS tak ada buat jahat gitu adik kakak sekalian. Orang PAS tak ada pemuda tahan lasak. Orang PAS tak ada penggepa adik kakak sekalian. Dia pergi tempat ceramah, hak dia bawa duit 4 riyal, 2 riyal nak minum air, 2 riyal nak sedekah. Tu lah dia bawa, payung sah takut hujan. Tu je hak orang PAS bawa. Tak ada bawa tayar buruk. Tak ada bawa minyak bidera. Sebab PAS tidak bermusuh dengan polis. PAS tidak bermusuh dengan tentera. Kalau PAS bermusuh dengan pegawai keselamatan, apa guna Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz tunggu daripada pagi sampai petang nak mensolat jenazah pegawai tentera hak jatuh atas nuri adik kakak sekalian. Tunggu daripada pagi sampai petang bawa anak murid beribu-ribu nak tolong semaya jenazah, nak tolong berdoa kepada pegawai keselamatan yang jatuh daripada pesawat adik kakak sekalian. Ini menunjuk kepada kita kalau PAS bermusuh dengan pegawai keselamatan, Tok Guru Ni Aziz sebagai pemimpin PAS tak pergi semaya jenazah tentera yang mati. Tetapi oleh kerana UMNO dipegang steering, dia pusing ikut sen. Dia kena, dia cocok. PAS nak ceramah dua jam dah. Bukan PAS orang adil pada, bersih pada. Tak boleh kira ke. Majlis UMNO berapa ribu tempat dah ceramah, tak ada permit. Amal ceramah dalam UMNO tak ada permit sama. Tempat Perak Babi di Melaka tu 10 tahun tak ada permit. Tak cakap nak arah supaya pindah, PAS pindah, tak pindah. Sehingga tak boleh gali dah telaga di Melaka bau batu. Apabila pihak penguasa nak diroboh, maka berlakulah benteng kanak-kanak darah perempuan dengan jentera, dengan penyakut, dengan raga. Mari berlaku hak topi merah. Tapi sedihnya adik kakak sekalian, boleh selesai. Boleh buat pergi air menera, boleh buat pergi seku, boleh cari tempat ganti. Satu bom asap pun tak ada terhadap anak bergotu. Tetapi dengar orang PAS, dengar orang Melayu, dengar Tok Lebah, bukan setakat bom asap, peluru hidup pun boleh adik kakak sekalian. Inilah adik kakak sekalian. Sebab manusia ni kadang-kadang kuasa penyemeh hak Allah Ta'ala beri ke dia tu dia berasa serupa Fir'aun dah kau. Fir'aun mula kedebel pun padan. Dia ludah pun tubik api. Kita ludah tubik air basi. Dalam usia dia tak ada butir gata. Tak sah kata kau kurak butir gata pun tak ada Fir'aun. Kita lah ni tak sah kata kurak, kecek sikit batuk selalu lepih. Cuba kita fikir. Nak meruk kedebel juga. Allah Ta'ala binasa dengan seekor nyamuk aja. Sejarah hak kedebel dalam dunia ni Tuhan tunjuk belakang. Apa salah orang PASnya? Cukai kita bayar. Kita nak mengata masuk demokrasi, masuk pilihan raya. Demo tipu pun kita sabar. Demo buat perbinahan. Apa persepadanan baru merugikan PAS, kita terima. Demo Omari Hatu, kita terima. Demo Omari Bangladesh, kita terima. Di mana jahat orang PAS? Kalau hak kita duduk dia, benar kita jaga. Di mana silap orang PAS? Nak kata orang PAS tak pandai jaga bangsa negara, tak pandai jaga bangsa Melayu, tak pandai jaga agama, tak pandai jaga binti, pengkhianat kepada agama bangsa negara. Kita cek dalam rekod, tak sah kata mengata, tak sah tuduh menuduh adik kakak sekalian. Kita ambil 2 buah negeri sudah dalam Malaysia. Nombor 1 kita ambil Johor, hak kuat UMNO. Yang kedua ambil Kelantan. Cuba kita tengok, ambil tarikh belum merdeka di negeri Johor, tempat kubu UMNO. Di situlah UMNO dilahirkan adik kakak sekalian. 50 tahun lebih orang Melayu di negeri Johor pada waktu tu 85% tarik mari
Johor tinggal 38%. Orang Kelantan, orang Melayu di Kelantan 50 tahun dulu. Orang Melayu 95 tarik mari. Siapa 50 tahun tinggal 95 lagi dek kakak sihat. Betul hak mana? Omong sama lama. Melayu sama Melayu. Mengapa Melayu di Kelantan tepat pas jaga 50 tahun angka tidak berubah? Mengapa di negeri Johor tepat kubu UMNO pembela Melayu dok kecek hak Melayu 85% orang Melayu dulu sudah tinggal 38%, selebihnya orang lain. Jawab. Itulah je. Duk rapik Melayu siapa cabut kerih rango mulut. Supaya berang tak. Tak ada cabang Melayu. Dia kata. Allah ya Rabbi. Kita tak kecek pun bak Melayu. Kecek buat apa bahasa kita. Dah dia tak lari dah. Kalau murah-murah, duk bermurah apa situ pun. Kecek berapa. Hak kita duk bimbang. Hak orang Melayu. Agama orang Melayu, akidah orang Melayu, piti orang Melayu, tanah orang Melayu, bahasa orang Melayu. Hak tu kita kena bercakapnya. Duk Melayu. Agama, tak payah cerita dah agama. Murtad dalam Malaysia ni dekat berapa ratus ribu. 29 bulan puasa baru ni. Mufti Perlis ceramah dengan hamba di Kedah. Dia tunjuk daerah ratus ribu dah orang Melayu murtad tukar agama. Anak luar nikah saja mencecah 80,000 tu hak lapor diri. Anak luar nikah. Adik kakak tahu ke belum puasa baru ni? Pemimpin UMNO seluruh negeri bagi kondom, bagi jarum. Bukan kondominium, kondom. Tahu kondom ke apa? Kondom. Kita diingat ke bagi kondom ni tak ada lah anak luar nikah. Rupa-rupanya pecah juga gotu ni. Ada sungguh. Ini cuba kita fikir dik kakak sekalian. Berapa dah orang tak buat hina kepada agama kita. Apa pemimpin UMNO bertindak? Alina Jo Lina Jo pergi di mahkamah direct. Saya nak tinggal agama Islam. Ada orang gigak dia? Ada orang pergi epilepsi ke? Ada orang pergi puasa ke? Tengok. Tapi Ustaz Nasaruddin Antatawi buat kuliah agama di Selangor. Dia mau kepung habis dengan uniform. Tak kedai Allah Ta'ala nya perai tak tahu kira ke mana. Marah sangat. Patut cek dulu Ustaz ni ayat salah hak baca ni. Hak betul lah tu. Ni hadis salah ni Ustaz. Barulah rakyat ni tidak marah. Cuba kita fikir sikit. Kita kena ingat di molek. Bala Allah SWT ni kalau dia turun dia tidak kena atas hak jahat tu seorang, dia kena belakang. Adik kakak tahu kau lupa banjir ni. Melaka atau Perlis pun banjir besar. Mengepek habis rakyat. Kih apa kih tak ada lokal. Sami Belu janji nak turun hari ni tak turun, tak berani rakyat nak marah. Dia kata negeri Kelantan tak ada projek, tak pandai mengurus lah. Pak kita tak somak lagi trik ni. Pak dia berapa kali somak dah. Di Kedah ni raya bulan musim banjir. Kita ada lokal. Di Pulau Pinang banjir Sairuan, kita ada lokal tu. Di Selangor dalam TV3 tunjuk tadi air pas kata lemak. Kita ada lokal tu. Kelantan ada dengar? Tak ada. Ini boleh. Coba tengok. Inilah maknanya rezeki ni rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ramalan pegawai-pegawai kaji kuat pengkaji cuaca telah meramalkan ribut taufan durian akan melanda Pantai Timur, terutama Kelantan dan Terengganu. Bersiap sedialah dia kata kerana
laju tak laju, lebih daripada jet lagi dulu dia kata. Kita pun nak tak percaya, ingat dia orang ngaji, nak percaya, nampak tak betul juga. Akhir sekali tunggu punya tunggu, Taufik Durian tak mari di Kelantan, dia pergi di mana? Dia pergi di Johor, pergi di Melaka, adik kakak sekalian. Berapa bilion rugi? Tergelar renyak. Dia ingat kau Tuhan, dia dengar kata dia. Allah ya Rabbi. Jangan ada betul. Tu sehari dua ni betul. Lepas ada orang naik duduk pak tinggi tu. Dia ISS dia kata. Dia kata Malaysia berjaya selakoh lagi. Menjual nama ke angkasa. Kita tak nak kata, tidak nak larang, tidak nak suruh. Kita nak suruh, bagi tidak wajib. Nak larang, nak kata bagi tak ada, nak kata haram. Hagi. Cuma salah kita ni. Singapura, Brunei, Jepun, hok paling kaya dalam dunia, pitih tak habis, tak tagi lagi. Brunei tak ada hotel satu sen dengan dunia. Singapura tak ada hotel satu sen dengan dunia. Tak hantar lagi. Tempat kita ni cuba tengok dalam bulan puasa hati jarah Ramadan dia tunjuk baru ni kan. Patah botong esok cari makan. Bekas prajurit tentera polis hak penceng hak lupuh kemalangan berapa. Tak ada orang peduli, tak ada orang tanya, duduk rumah. Kotak dengan papel begitu je. Siapa mana dalam Malaysia kita nak rumah supaya kotak, tapi wujud tak ada di Kelantan. Ini nasib. Siapa mana rakyat kita duduk di rumah setinggi, orang Melayu kita duduk di rumah setinggi, Johor, Kuala Lumpur, Selangor. Negeri Johor sudah berlaku 2 kali dah peristiwa yang menyayatkan hati. 5 beranak mati habis licin. Kerana apa? Kerana bil elektrik dipotong. Tak boleh nak bayar bil. Kemudian pakai lilin. Anak dia mentelaah buku. Akhir sekali mengatuk, tertidur atas buku. Lilin makan buku. Nyala buku. Nyala rumah. Habis sekeluarga adik kakak sekalian. Berlaku negeri Johor. Demikian juga 4 tahun yang lepas berlaku di negeri Johor juga. 2 beranak, ayah dengan anak, berlaku perpisahan antara isteri dengan suami. Terpaksa ayah bawa anak pergi duduk dalam sapah, kutip besi, kutip kertas, kutip plastik, tidur situ, pakai ubat nyamuk makan kertas, hangu anak dia. Berlaku negeri Johor, tempat UMNO, negeri kaya, tak sampai 500 meter dengan rumah JKK adik kakak sekalian. Pada Suluh, negeri Kelantan, tempat agak susah. Rakyat Kelantan tidak susah. Akidah selamat. Pusat pengajian agama tahfiz Quran naik macam cendawan. Seluruh warga Malaysia hantar anak ke negeri Kelantan adik kakak sekalian. Kenapa dia kata di Kelantan anak dia akan selamat akidah, di negeri Johor, Selangor, Kuala Lumpur dan lain-lain tak selamat akidah. Celak mata rock, celak mata fan, celak mata black metal, celak mata suri heboh. Bila nak selamat? Boleh puasa tu. Hari raya yang pertama tak tengok dalam arti. Dia tunjuk orang telanjang ke pakai seluar dalam duk noni sepakeror. Itulah Islam Hadari. Islam Hadari ni pernah adik kakak sekalian. Ingat ke tidak pak kita belum raya sehari 2 cabai pak Kuala Keren bagi zakat pada orang bukan Islam. Itu tanda nak kiamat tu lah hadis Nabi kata. Jadi waktu lah kalau tak kiamat hak besar dia kiamat UMNO nak kalah. Waktu tu kiamat kecil dia panggil. Apabila harta zakat tidak diberi kepada pemilik yang berhak, iaitu asnah yang lapar. Di Kuala Keren ada musibah mitru. Dia bagi duit zakat kepada orang Hindu. Tak ada bahasa sikit gabuk. Dia kena beza hak bui kat orang Islam tu hadiah, ansurat, papasan. Kalau sebut zakat dia ada tuai dia. Tengok dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Lapai tu dia hak berhak terima zakat. Apa dia wagi kau tu? Banyak sangat kau piti. Kau nak? Tak reti lah. Tanyalah orang. Tidak sah zakat beri kepada orang bukan Islam. Yang kedua kena orang merdeka, hamba tak boleh. Pasal apa beri kepada orang bukan Islam? Nak cerita jahilnya dia. Hak berhak menerima zakat asnah yang lapan. Yang pertama al-fuqara, yang kedua al-masakin, yang ketiga al-amilina 'alaiha, tukang mengurus duit zakat. Yang keempat wal muallafati qulubuhum, orang bukan Islam baru masuk Islam, dia muallaf. Apa sebab? Nak jaga hati dia, dia tinggal agama dia, waris dia, hamak dia, harta dia tak leh, adik-beradik pulau dia yang mari pikul beg tidur di masjid, maka harta zakat sebahagian hak dia. Biar apa hal kata ngaji ni buat universiti kau bodoh. Lepas tu wa fir riqab, hamba yang dimerdekakan oleh tok ngulu dia dengan bersyarat kena bayar. Dia tak ada piti, dia boleh ambil duit zakat. Yang keenam, yang ketujuh wa fi sabilillah, orang yang berjuang berjihad pada jalan Allah. Nak pergi bertogah di tepi sungai, nak pergi bertogah dalam hutan, nak pergi bertogah dalam laut, dia berhak ambil duit zakat. Yang ke-8 wa ibnis sabil, orang musafir putus bekalan. Pelacung mari daripada Kedah, pusing-pusing kok Kota Maru, dah bana luah bagai buah ni, kau tak ada beli, habis biti nak kelik tak boleh. Dia boleh pergi jumpa TMA, minta sebahagian, dia TMA kena beri ke dia. Tu comel Islam buat ni. Yang pertama lil fuqara wal masakin. Takrif fuqara ni lagu mana? Ada juga orang tak reti. Dia kata fuqara tu makin orang bodoh. Jangan kata orang bodoh, orang cidik pun bodoh lah. Mana lil fuqara ni, al fuqara ni takrif dia begini. Keluarga anak bini dia perlu 10 riyal sehari. Dia kerja boleh 7 riyal ataupun 8 riyal, tak cukup lagi. Itu dah panggil al-fuqara. Mana tenak dia ni? Apa dah? Yang kedua al-masakin. Tahan sikit. Dia perlu 10 riyal sehari. Dia kerja 10 riyal. Kaih pagi, makan pagi. Ni takrif al-masakin. Faham duk tanya driver taksi Kota Baru lah ni. Kata boleh berapa sehari? Ngili dia kata ada nak beli taksi ambil nak jual dia kata. Kata apa? Buah minyak 20 riyal boleh 16 riyal dia kata. Modal 20 riyal minyak diesel, punguh orang boleh 16 riyal. Untung lagi 4 riyal. Kalau mengikut takrif hukum syarak, bermakna driver taksi ni termasuk di dalam al-fuqara. Tenak dah tu. Tak tenak ke mana? Minyak 20 riyal boleh 16 riyal. Kalau minyak 20 riyal boleh 20 riyal, al-masakin pun boleh zakat lagi. Maka rakyat al-masakin dan rakyat al-fuqara ni adik kakak sekalian, pukul rata 70% lagi dalam negara kita. Gaji 1,000 sedang molek, cukup makan minum. Gaji 500 sedang molek, makan bakar setakat motosikal. Nak beli tanah, jauh sama sekali. Nak beli rumah, jauh. Nak mewah, jauh sama sekali. Bermakna cukup bulan, habis bulan. Cukup bulan, habis bulan. Makalah geni takrif dia panggil al-masakin. Kalau rakyat al-masakin, mengapa pemimpin hidup mewah? Mengapa pemimpin sanggup buat satu benda sukai dalam laut 200 juta, buat masjid hiasan dekat 1 bilion, lacak naik, tak tahu kata 100 juta, tak tahu berapa lagi. Negeri yang tak ada taraf rakyat al-masakin ataupun al-fuqara seperti Brunei, Darussalam, Singapura, tak lacak lagi naik, dia saya pitih dia. Kita takrif rakyat
80% rakyat boleh ditafsir sebagai al-fuqara, al-masakin. Tetapi pemimpin sudah sanggup membazir, buat projek mewah, buat projek mega. Tak kira si ada malam adik kakak sekalian, akhir sekali rakyat penat kena bayar pak soda. Tahu punya tahu, buah dokong kita 30 sen sekilo. Buah motel tak laku, pakai ayam kapung makan. Berang puluk 3.8 sekilo. Ikan selayan 8 rial sekilo. Tu pun mata merah nyala. Cuba kita fikir lagu mana rakyat nak hidup. Kalau anak lama 2 kilo sehari. 2 kilo sehari bermakna kena naik belahir. Kerja rumah batu 35. Tinggal berapa? Anak sekolah ada 3. Lagu mana kamu? Mari kat oyak koridor Patah Timur. Hari ni koridor Sarawak nak pula. Nak tipu Dayak pula dah. Koridor nak lacak di Kolam Terengganu. Orang kampung tak ada tanya, gapo koridor ustaz? Kata tak sah, kata moci, amor pun tak reti. Maka tuan guru Haji Abdul Aziz ni diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lacak juga koridor projek tanah depu. Tengok ni dah. Nak cari mana orang cerdik. Adik kakak tahu depu ni apa nama? Mana projek koridor depu tu kita tengok signboard duk di apa? Wakah kijai mula orang panggil Pak Inyemur tu. Tengok dah. Raja Puai bagi anak separuh. Rupa-rupa kajian pokok depu ni adik kakak sekalian. Sebatai pokok depu dalam masa umur lebih kurang 15 tahun, harga dia nya 35,000 lebih kurang. Sebatai dah. Benar hak dalam perut dia dah. Bermakna adik kakak sekalian, dengan nisbah seka getah, hasilnya 10 tahun kena menoreh hari-hari lebih sebatai pokok depu lagi. Teknologi baru ni adik kakak sekalian, tak nanti tunggu dia tu mati jeragan baru ada terah dia, tak nanti telita baru ada terah dia, dia sudah dalak cukup tempoh masa dia mari karai batai dia, tunggu setahun lebih dia akan jadi terah, dia akan mengeluarkan bawah terah depu tadi, harga dia mencecah 14,000 1 kilo. Itu koridor Tok Guru dia kakak sihat. Tak ada kena pinjam biji bank. Tanah sepohong, 2 pohon, berpadai. Kalau ada tanah banyak. Ini koridor hak Tok Guru dia kakak sikit. Koridor hak dia tu dalam cumi. Guna internet. Nak masuk gambar lucah pun boleh. Tengok. Ini kelebihan Allah Ta'ala beri pada kerajaan apa? Yang kedua pula satu koridor. Di dalam proses kajian sudah lawak cari tempat. Satu pelabur daripada Indonesia mari. Bukan daripada Indonesia. Hak sudah melabur di Indonesia. Satu pokok biodiesel. Yang mana pokok seseakal pokok ara. Hak kita gula abuh dalam kambing. Satu pokok adik kakak sekian. Dia boleh mengeluarkan lebih daripada 20 liter diesel adik kakak sekian. Umur dia 2 tahun lebih. Bermakna adik kakak sekian, 1 liter diesel harga RM1.50. Cuba kali dengan 10 liter, kemudian kali lagi 10. Bermakna satu pokok biodiesel adik kakak sekian mengeluarkan hasil lebih daripada RM60 sepokok. Cuba kita fikir, dalam sekar tanah biodiesel boleh tanam adik kakak sekian lebih daripada 3,000 pokok. Tengok. Ni, hak Tok Guru dah buat hari ni adik kakak sekian. Ini mencerita kepada kita adik kakak sekalian. Kita tak perlu hidup dengan Singapura. Kita tak perlu hidup dengan Amerika. Setakat pesaing sudahlah. Buat klik di rumah jangan. Sebab dia moni adik kakak sekalian. Ada ngai alik belakang tu. Itu keberkatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mu tinggal hak tu adik kakak sekalian. Maka kita tengok contohnya hak besar adik kakak sekalian. Kita menyambut hari raya sudah selesai dah belakang. Dah ihya Ramadan tu kita kena bawa biasa apa? Hak akhir hayat hidup kita adik kakak sekalian. Dan hak besar cuba kita fikir, hak demo lacak naik ke ISS atas angkasa tu tak turun lagi. Tak tahulah turun ke tak turun. Aku pakai tak turun, tak tahu. Nah, kita minta biar turun.
Dah, kononnya nak cari teknologi, nak buat klik mari. Pemimpin orang menengok sokong. Allah, dapat tu tengok berjaya lagi, bersuhu lagi. Kita tak kata gapo. Sebab bagi kita di kakak sekian, Allah Ta'ala sudah buat turun dah ilmu lebih tinggi daripada angkasa lagi. Lebih tinggi daripada ISS lagi. Ilmu daripada mana? Tanzilum min Rabbil Alamin. Iaitu Al-Quranul Karim. Diturun daripada Lauh Mahfuz lagi. Atas langit dunia. Tak tahu berapa lapis. Allah Ta'ala buat mari Quran pada bulan Ramadan. Mengapa pemimpin UMNO tak kaji Al-Quran, tak ambil contoh dalam Al-Quran, tak ikut Al-Quran yang ilmu Allah Ta'ala sudah waktu turun mari dah sini, tak payah naik dah. Sebabnya Allah Ta'ala sudah lancar dah Nabi Muhammad naik pada malam Isra' dan Mi'raj sampai kepada Syijratul Muntaha, terima segala ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu turun teknologi di atas muka bumi ni, gapo nama? Dua perkara saja. Yang pertama, semaya jangan tinggal. Yang ketiga, salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tengok, rupa-rupa semaya ni besar adik kakak sikit adik. Pahak demo tu naik bukan waktu tunggu semaya, dia naik pun tak semaya dah. Ke mana? Dia tak semaya sekarang adik kakak sikit. Wallahu a'lam dah dah. Tapi biarlah, tak boleh kata marah dorang. Cuma kesimpulan kita, ilmu dalam Quran tu bila nak pakai? Mana besar dengan ilmu ISS tu? Berapa lagi tak cukup dalam Quran? Cuba kita tengok bab jenayah hari ni yang tak selesai kes, gapo kita ikut Quran? Acik ikut Quran selesai selalu sebab Allah Ta'ala buat manusia. Jadi kalau manusia buat undang-undang, jaga manusia. Supalah lembu buat undang-undang, jaga lembu. Tak sah kata ubi orang, ubi panguh dia apa dia bahas. Nah. Cuba kita tengok hari ni. Rasuah di mana-mana, merata tempat. Tak usah fikir kalau kita sebut pada kakak tahu dah. Cuma kita fikir hari ni adik kakak sikit. Merintah negeri, merintah negara ni, amo nak beritahu ke orang UMNO di Jabal Pak ni khususnya, kata, jangan kata politik suku, agama suku. Dalam kitab Mufti Sabah, siapa-siapa yang mengatakan politik tak ada kena-mengena dengan agama, kita mengata tak payah tanya agama. Kita mengata tak payah tanya Quran. Kata Mufti Sabah, orang tu murtad wal iyazabillah. Macam Lina Jo juga adik kakak sekalian. Biar reti. Sebab apa? Allah ya Rabbi. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Allah Ta'ala turun ayat Quran kepada Nabi Muhammad untuk Muhammad ni mula-mula. Allah Ta'ala katakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wahai Muhammad, mu kena ikut apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Sehingga Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, mu jangan ikut pemimpin yang tidak ikut hukum Allah. Hei Muhammad, mu jangan ikut pemimpin yang tinggal hukum Allah, yakni Al-Quran. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sikit je orang cerdik, bodoh ramai. Tu makna baru kena. Allah Ta'ala amarah kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, kalau mu jadi pemimpin awliya, mu jangan tinggal hak Tuhanmu waktu. Berapa nama? Al-Quran tanzilum min Rabbil Alamin. Kalau mu tinggal Al-Quran, bermakna mu tidak menerima apa yang aku turun, maka kamu akan sesat
bukti kepada kita, tuan-tuan sekalian, UMNO, pemimpin UMNO yang memimpin kerajaan, adakah mereka mengikut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di dalam pentadbiran mereka? Maka jelas kepada kita 22 hari bulan Ogos di dalam utusan Malaysia, ketua hakim negara, tak ada lah hak paling besarnya ketua hakim negara, mahkamah di bawah dia, hakim-hakim di bawah dia, arahan di bawah dia, telah buat kenyataan rasmi adik kakak sekalian. Dia kata seluruh mahkamah dalam Malaysia, sama ada tinggi, hak tengah, hak rendah, tidak berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi, berpandu kepada Common Law, iaitu kitab British. Dek mana adik kakak sekarang? Ketua hakim negara, tok pakar kami, kita tengok pegung saudara. Dia kata kita merdeka 50 tahun. Mahkamah kita duk pakai undang-undang Common Law, bapak British hak jajah kita mula, hak jahat. Dia tinggal saka undang-undang jenayah sampai Z, kita guna dalam mahkamah kita, hak British buat, agama berapa, Kristian pun dia, Yahudi pun dia, kafir pun dia, jahat pun dia. Selama mana duk guna di mahkamah? 50 tahun. Bak berapa? Termasuk bak murtad, bak judi, bak arak, bak bunuh orang, bak zina, bak ragu, bak hukuman, bak sebab, bak buai daerah, bak kurung, bak tahan, bak bebas, bak gantung, bak bunuh. Duk pakai undang-undang orang putih, tidak Quran, tidak hadis. Selama mana? 50 tahun. Di mana? Di mahkamah kita. Mahkamah di bawah siapa? Di bawah UMNO. UMNO mari di mana? Mari kapur dia. Allah ya Rabbi. Tak ada kapal satu lah dia. Undilah. Padai kau dengan 2 kilo gula. Dekat raya bagi 2 kilo gula. Di akhirat nanti Tuhan tanya, mu buat apa dengan kuasa hak rakyat bagi? Mana hukum aku? Mana hudud aku? Mana halal dan haram? Nak jawab kau ni? Dia Common Law ni tak ada halal haram dah. 50 tahun duk pakai undang-undang orang putih. Ketua hakim negara kata jangan sabit ke dia, sabit kepada hak di atas. Sebab tu adik kakak sekalian, kita kena fahamlah malam ni. Gapo hak berlaku dalam negara kita, barang mahal kau. Undang-undang hak kita setuju ke tak setuju, kita marah ke tak marah. Bolah kita duk maki kat orang lain. Kita jangan menyalah kepada askar, kita jangan menyalah kepada cikgu, kita jangan menyalah kepada polis, kita jangan menyalah kepada kastel, kita jangan menyalah kepada Kementerian Perdagangan dalam negeri. Kerana demo ni bukan buat undang-undang, demo ni bukan cipta undang-undang, demo ni hanya jaga saja. Kalau PAH merintah Malaysia, PAH hak masuk Quran dalam parlimen, dia juga tolong jaga, tapi tak ada arah. UMNO menang Malaysia, dia orang naik Common Law, dia tinggal Quran, dia tinggal hadis Muhammad, dia terpaksa kena jaga adik kakak sekalian. Tetapi hitam putih, halal haram, betul salah, undang-undang ialah pemimpin UMNO yang masuk dalam parlimen, yang 5 tahun sekali mari minta sama lesen dengan kita, nak tetap hukum Allah, nak tetap undang-undang Nabi Muhammad, nak caci sunnah Nabi Muhammad, nak dedah aurat dalam TV, nak main sukai cara telanjang. 5 tahun sekali tempoh dia habis, mari nak sambung dengan orang cabai pak. Kalau banguh-banguh baru habis puasa, baru habis semaya, baru habis tasbih, rasa nak sambung dosa, silakan adik kakak sekalian. Boleh faham tak? Cukuplah. Allah kasar ustaz, tak kasar. Nak segangi adik kakak sekalian. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik lemah diri kamu sendiri kakak sekalian. Amo ucapkan terima kasih kepada tuan kerja, khusus kepada Ustaz Mer dan kaum kerabat dia, Ustaz Hadi. Dia betul-betul umuh berminggu-minggu tidak tidur untuk menjalankan untuk menjaga majlis kita ilmu pada hari ini. Sekian, ucapkan terima kasih kepada pegawai selamat yang bekerjasama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita minta kepada hadirin hadirat supaya tunggu dan dengar.